tingkatan 3, tajuk pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, keadaan fizikal, persekitaran fizikal dunia ini yang pelbagai telah menyebabkan wujudnya kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Bagaimanakah faktor bentuk muka bumi, saliran, tanah dan iklim ini mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar? Okey, maksudnya pembahagian kepada 4 faktor ini diberi keutamaan di dalam tajuk ini. Yang pertama sekali, kita tengok faktor bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi ini merujuk kepada kepelbagaian ciri serta ketinggian sesuatu permukaan daratan yang diukur dari aras laut. Itu maksud bentuk muka bumi. Okey, yang pertama sekali, kita tengok bentuk muka bumi tanah pamah. Tanah pamah ini ialah bentuk muka bumi yang rendah dan rata. Lebih kurang 100 hingga 110 meter dari aras laut. Okey. Kawasan tanah pamah di Malaysia dan juga di Brazil, Amazon, dilitupi oleh hutan hujan tropika. Okey, di Malaysia pokok yang tumbuh seperti pokok meranti, jelutong, cengal, merbau. Tanah pamah di Thailand pula, Thailand, Laos, Myanmar, Filipina ni dia mengalami iklim yang sama, iaitu iklim monsun tropika, pokok yang tumbuh, pokok jati, cendana. Begitu juga dengan di Kanada. Kanada ada juga tanah pamah yang rendah, iaitu di tasik St. Lawrence. Ia dilitupi oleh hutan conifer. Okey, kita balik pada Malaysia. Hidupan liar yang hidup di sini seperti gajah, harimau, badak, sumbu. Di Amazon terdapat spesies puma, jaguar, anaconda dan ikan piranha. Itu untuk tanah pamah. Okey, kita lihat pula bentuk muka bumi tanah. Okey. Bentuk muka bumi yang kedua ialah tanah. Okey, tumbuh-tumbuhan semula jadi yang hidup di kawasan tanah ini dia mengikut kesesuaian dan ciri-ciri tumbuhan tersebut. Okey, tanah apa dia tanah? Tanah ialah lapisan yang paling atas sekali di permukaan bumi yang terhasil daripada dua bahan, iaitu bahan organik dan bahan bukan organik. Okey, tanah ini banyak jenis. Okey, contohnya kalau kita tengok di kawasan padang rumput hawa sederhana, tanah jenis Chenozem. Tanah jenis Chenozem ini berwarna hitam. Okey, terdapat di padang rumput yang mengalami iklim steppe. Di tundra, tanah dia ialah jenis permafrost. Permafrost ini tanah beku disebabkan oleh suhu di sini yang sejuk dan melampau. Jika iklim panas pula di gurun panas, tanah dia ialah tanah jenis aridisols yang bermaksud tanah kering dan tandus. Kalau di gurun, tumbuh-tumbuhan dia pokok kaktus, pokok akasia, pokok kurma. Binatang pula di sini ialah unta, musang fenek, tikus jerboa. Kalau di kawasan sejuk tadi, yang hutan tundra tadi, tumbuh-tumbuhan dia terdiri daripada lumut, likan, kulampir. Hidupan liar dia beruang kutub, musang artik. Okey, itu beberapa contoh tanah lah. Okey, seterusnya kita tengok tanah tinggi pula. Tanah tinggi mudah sahaja. Tanah tinggi ini ialah tanah yang mana kedudukannya ialah 1,200 meter dari aras laut. Paling tinggi lah tu. Yang paling rendah di kawasan tanah tinggi ini dia lebih 180 meter dari aras laut.
Jenis pokok-pokok di sini pokok bantut yang rendah renik. Hidupan liar di sini pula ada kambing, gurun, tupai, serigala. Okay, pinggir laut. Pinggir laut ini kawasan pinggir laut dia seperti pulau pulau, pantai berpasir, pantai berlumpur dan paya air masin. Ia terdiri daripada tumbuh-tumbuhan yang tahan tiupan angin dan tahan kepada air laut seperti semak samun, mengkuang laut, pokok bakau, pokok kelapa, pokok menjala seperti pokok tapak kaki kuda. Ini kawasan pinggir laut. Okey. Seterusnya ialah saliran. Okey, saliran. Saliran ini ialah faktor yang kedua. Yang pertama tadi bentuk muka bumi, yang kedua saliran. Saliran ni terbahagi kepada dua lah, iaitu saliran baik dan saliran buruk. Saliran baik ini merujuk pada kawasan yang tidak bertakung air. Kawasan ini terdapat di kawasan bentuk muka bumi yang beralun, di kawasan cerun bukit. Okey. Okey, kawasan bersaliran baik yang tidak bertakung air ini dia menjadi kawasan yang subur dan akan tumbuh banyak tumbuh-tumbuhan semula jadi di sini. Seperti di hutan tropika, hutan monsun tropika, hutan konifer, hutan Mediterranean. Dan binatang yang ada di dalam tu, spesies hidupan liarnya seperti rusa, kijang, mus. Itu saliran. Ni saliran lah ni. Ni contoh saliran. Saliran ini kalau awak tengok di sini, ini ialah bersaliran baik tanah pamah ni. Okey. Apa dia maksud? Kawasan bersaliran buruk. Saliran buruk ialah kawasan yang sentiasa bertakung air. Jadi di sini boleh terbentuk paya. Air tidak mengalir. Paya air tawar. Di kawasan pinggir laut ada benda ni. Okay, jadi tumbuh-tumbuhan di kawasan yang bersaliran buruk ini seperti pokok bakau, pokok nipah, mengkuang, binatang pula di sini. Buaya, biawak, memerang. Okey. Seterusnya kita lihat iklim. Iklim. Iklim kita rujuk dulu kepada iklim gurun panas. Okey, iklim gurun panas ini biasanya kita rujuk di gurun Arab yang terletak di Asia Barat yang mengalami iklim gurun panas ini. Okey. Di gurun ini, kawasan iklim gurun ini, dia anginnya ialah angin kering yang tidak membawa hujan. Hujan sangat rendah, iaitu 250 mm setahun. Suhu tinggilah hingga mencapai 36 darjah Celsius. Contoh tumbuhan gurun, awak boleh tengok di sini, contohnya pokok kaktus, banyak lagi pokok-pokok lain pokok kurma, pokok tin, binatang. Awak boleh lihat ada satu contoh di sini, unta, biawak, musang. Okey, ini iklim monsun tropika. Kawasannya ialah di jiran kita, bahagian utara Thailand, Vietnam, Laos, Kemboja, ada lagi di India, Sri Lanka, Pakistan. Okey, kawasan ini anginnya ialah angin monsun lembap bertiup dari laut ke darat menyebabkan hujan berlaku semasa musim panas. Manakala angin kering pula bertiup dari darat ke laut menyebabkan musim kering yang nyata. Dia ada musim panas yang nyata dan musim kering yang nyata. Walaupun hujannya dikira agak banyak tetapi tidak sekata 1000 mm hingga 2000 mm setahun. Jadi tumbuh-tumbuhan yang hidup di sini, awak boleh tengok sini ada pokok jati, pokok paku pakis ada dalam hutan yang tebal ini, pokok buluh. Hidupan liar pula seperti gajah, harimau, agak samalah dengan iklim negara kita. Tapi iklim negara kita bukan iklim monsun tropika. Kita iklim khatulistiwa. Okey, seterusnya iklim Siberia. Iklim Siberia ini kawasan sejuk
meliputi dua kawasan yang sangat luas di utara Asia dan di Eropah. Jadi hujan di sini pada musim sejuk dia turun dalam bentuk salji. Okey, jumlah kerpasan hujan lah ni, kerpasan ni di kawasan iklim Siberia ini ialah 500 milimeter. Suhu dia sejuk 15 hingga 20 darjah Celsius. Ni kalau awak tengok hujan yang turun dalam bentuk salji, dia akan kena pokok-pokok di atas puncak pokok dulu. Okey, contoh tumbuhan di sini pine, pokok pine, pine merah, pokok pepper, birch, dahurian lark. Ni awak tengok hidupan liar dia, beruang, beruang, ada beruang kutub, harimau Siberia dan banyak lagi. Ini iklim Laurentia. Iklim Laurentia ini meliputi kawasan Kanada, Timur Laut Amerika, China Utara, Manchuria. Suhu dia lebih sejuk daripada iklim Siberia. Iklim Laurentia ini kerana bukan dia panas sikit daripada iklim Siberia, tetapi masih tetap sejuk. Salji hanya turun pada musim sejuk sahaja. Salji hanya turun pada musim sejuk sahaja. Okey, ini di kawasan Laurentia ini berlaku 4 musim, berlaku 4 musim. Ini contoh tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sini seperti pokok maple, pokok fir, pokok beech. Okey, ini gambar hidupan liar. Ini ialah chipmunk. Banyak lagi tumbuhan hidupan liar yang lain seperti beaver, itik wood duck dia panggil, dan Canadian goose. Okey, sekian sahaja untuk tajuk ini.